Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Mazrona Kalinggalan dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 1 Julai 2020. Banjir di negeri ini beransur pulih dengan satu saja lagi pusat pemindahan sementara PPS dibuka setakat pukul 8 malam tadi. Menurut kenyataan Sekretariat Jawatankuasa Bencana Negeri, pusat berkenaan ialah PPS Dewan Masyarakat Tun Said, Kota Belud yang menempatkan 30 orang daripada 8 keluarga. Sementara itu, 8 PPS di Tenom yang menempatkan 230 orang daripada 72 keluarga telah pun ditutup pada pukul 5 petang semalam. Sebanyak 11 daerah melibatkan 152 kampung di Sabah terjejas akibat hujan lebat pada Sabtu lalu. Penduduk di kampung Penontomuan Tenom merayu kepada pihak berwajib agar membina laluan parit berikutan kampung berkenaan sering digenangi air banjir setiap kali hujan lebat. Ketika ditemui pemberita RTM di kampung berkenaan, penduduk kampung memberitahu disebabkan tiadanya laluan parit menyebabkan air banjir ini mudah bertakung sehingga membawa kepada wabak demam denggi. Sebanyak 6 kes dikesan di kampung ini melibatkan kanak-kanak berumur lingkungan 10 hingga 14 tahun kini ditahan di Wad Hospital Tenom. Ini meminta kerjasamalah dengan pihak yang berkuasa iaitu Jabatan Kerajaan Negeri oleh kerana di bawah rumah barisan di sini ini adalah ada air yang bertakung lah. Sekarang air semua bertakung di kawasan belakang rumah ini sekarang. Kami takut pasal apa di kampung ini pun sudah kena zon merah bagian tinggi. Sementara itu, sebuah keluarga yang terjejas banjir baru-baru ini merayu pembaikan rumah program bantuan rumah PBR yang didiami mereka yang kini retak disebabkan mendapan tanah akibat kerap dilanda banjir. Ngamalan sana kumpanon kulan. Habis iyo papunan ko habis mambolong nga kay malakay. Tiba yo kon nanorati. Niya po. Saya kanon aku lah tulungon kerajaan lah. Setakat pukul 5 petang semalam, semua pusat pemindahan sementara di Tenom ditutup berikutan air banjir semakin surut. Seramai 380 ketua isi rumah yang terjejas banjir di kawasan Putatan menerima sumbangan berupa makanan daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Bahagian Putatan. Ketua Armada Bersatu Putatan Muhammad Iskuzawan Israk Arsid berkata bantuan bertujuan meringankan serba sedikit beban penduduk terjejas teruk banjir pada Sabtu lalu. Semoga bantuan yang kita bagi dapatlah mempermudahkanlah isi rumah selepas ini dapat meringankan beban mereka. Beliau ditemui pemberita selepas mengagihkan bantuan penduduk terjejas banjir di kampung Tebongon, Putatan. Penduduk kampung ditemui menghargai pemberian berkenaan. Ucapan ini harus diberi kepujian kerana bertindak cepat di mana suasana kami di kampung ini amat memerlukan bantuan. Terima kasih atas bantuan ini, kurang dapat meringankan sedikit beban kami lah. Lagi teruk. Sekarang dia ada reda lah, malas malam tu. Sementara itu, 280 penduduk terjejas banjir di kampung Rampayan Laut Manggatal, Kota Kinabalu menerima sumbangan daripada pejabat Parlimen Sepanggar disampaikan Adun Karambunai, Azhar Matusin. Syukur Alhamdulillah sebab datang tengok kan sekurang-kurang dia macam wakil rakyat datang ambil berat tentang rakyat kan. Syukur Alhamdulillah lah, senang hati lah. Syukur Alhamdulillah kerana YB kita ada prihatin kepada penduduk kampung Rampayan. Mudah-mudahan tahun dia melawat semualah kampung ni. Kami semualah penduduk kampung ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada YB kita. Kena sudi membantu serba sedikitlah. Syukur Alhamdulillah. Ketika ditemui RTM, Azhar memberitahu bagi mengatasi masalah banjir di kawasan ini, kerja-kerja pembesaran Sungai Rampayan Manggatal sedang giat dijalankan selain mengenal pasti tapak pemindahan baharu melibatkan 112 buah rumah penduduk. Kumulatif kes COVID-19 di Sabah meningkat kepada 372 dengan pertambahan 1 kes baharu dilaporkan di Kota Belud semalam. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan Malaysia, kes berkenaan dikesan menerusi saringan prarujukan dari Hospital Kota Belud ke Hospital Likas melalui Rapid Test Kit RT-KAG dan tidak bergejala.
Berdasarkan infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, jumlah pesakit sembuh meningkat kepada 353 orang, sementara jumlah pesakit yang masih mendapat rawatan kekal 12 orang. 8 daerah masih mencatatkan kes aktif iaitu 3 kes di Tuaran, 2 kes masing-masing di Tawau dan Kota Kinabalu serta masing-masing 1 kes di Sandakan, Penampang, Kota Belud, Papar dan Nabawan. Angka korban akibat COVID-19 di Sabah kekal 7 kes. Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan menutup sementara keseluruhan pasar umum Sandakan susulan seorang pemborong di pasar tersebut disahkan positif COVID-19 hasil ujian calitan yang dibuat Ahad lalu. Penutupan juga dibuat bagi membolehkan kerja-kerja sanitasi dilakukan di pasar tersebut. Pegawai Kesihatan Persekitaran Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan Sundusi Nganro berkata, notis penutupan bagi tempoh 7 hari bermula semalam akan berakhir pada 7 Julai ini. Bagaimanapun sekiranya kerja-kerja sanitasi selesai dalam tempoh 3 hari, pasar tersebut akan dibenarkan beroperasi semula. Penutupan melibatkan aras bawah pasar bagi penjualan ikan dan sayur-sayuran serta tingkat 1 hingga tingkat 3 melibatkan kawasan gerai makanan dan penjualan pakaian serta aksesori kecantikan. Penutupan ini adalah bertujuan untuk melakukan disinfecting keseluruhan pasar ini untuk melanggar berlakunya penularan wabak COVID-19. Beliau ditemui media selepas mengetuai operasi menutup pasar umum Sandakan. Sementara itu, Pegawai Kesihatan Kawasan Sandakan Dr. Johari Awang Besar ketika dihubungi RTM menasihatkan masyarakat di Sandakan sentiasa patuh prosedur operasi standard SOP sepanjang penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang akan berakhir 31 Ogos depan. Seorang bekas pengawal keselamatan Universiti Malaysia Sabah UMS dijatuhkan hukuman penjara 13 tahun dan 6 sebatan oleh Mahkamah Session Kota Kinabalu semalam kerana cuba merogol seorang pelajar perempuan di institusi itu pada 2018. Hakim LC Primus menjatuhkan hukuman itu terhadap Arsyad Masdin setelah mahkamah mendapati dia bersalah dengan keraguan yang munasabah untuk melakukan kesalahan itu terhadap mangsa yang berusia 18 tahun ketika itu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 376-2-E Kanun Keseksaan dan Seksyen 511 Kanun Sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan. Berdasarkan fakta kes, pada pukul 12.30 tengah malam, 15 Julai 2018, Arsyad cuba memperkosa pelajar terbabit di salah sebuah kolej kediaman di UMS. Tertuduh diwakili Peguam Syalan Jufri, Lokman Syazwan Zabidi dan Muhammad Hafiz sementara pendakwaan dijalankan Timbalan Pendakwa Raya Rustam Sanib dan Mas Izzati Lokman. Jabatan Hidupan Liar JHL Sabah bersama pekerja ladang masih berusaha menghalau kira-kira 30 ekor gajah yang menceroboh kawasan ladang kelapa sawit dan penempatan peneroka di Anjung Teduh Felda Sahabat ke hutan simpan Tabin Lahadatu. Pegawai JHL Lahadatu Sylvester Simon yang dihubungi pemberita RTM berkata kumpulan gajah ini dikenali sebagai grup pelita dan dikesan berikutan seekor dari kawanan gajah itu dipasang kola satelit. Operasi menghalau gajah keluar dari kawasan peneroka berkenaan dilakukan 8 kaki tangan JHL dengan kerjasama peneroka menggunakan alat-alat bunyian. Penjawat Awam Negeri Sabah diminta melipat gandakan usaha agar mampu mencapai 397 petunjuk prestasi utama KPI yang ditetapkan tahun ini. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untung berkata hanya 6 bulan lagi masa untuk mencapai KPI berkenaan dan usaha itu adalah sukar disebabkan penularan COVID-19 di negara ini. Menurut Datuk Safar, 397 KPI yang ditetapkan itu adalah mengikut 5 fokus utama berdasarkan bajet kerajaan negeri Sabah. Antara 5 fokus utama itu ialah meningkatkan kecekapan dan sistem penyampaian kerajaan negeri, menangani ketidakseimbangan sosioekonomi dan meningkatkan taraf hidup rakyat melalui pendekatan inklusif dan mempercepatkan pembangunan sektor-sektor produktif termasuk menarik pelaburan bagi memacu pertumbuhan ekonomi dan menjana pendapatan negeri. Datuk Safar berkata demikian ketika berucap pada majlis penyerahan buku KPI edisi 2020 Sabah dalam versi digital di Kota Kinabalu.
Turut dilancarkan KPI dashboard yang digunapakai oleh semua kementerian dan jabatan untuk merekod pencapaian KPI. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah berhasrat mengambil alih sepenuhnya penubuhan pasukan bomba sukarela PBS di seluruh negeri. Penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamatan JBPM Sabah, Misran Bisara berkata proses berkenaan sebelum ini dalam peringkat akhir, namun cadangan itu disusun semula agar tidak bercanggah dengan Akta Pertubuhan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS. Menurut Misran, langkah berkenaan juga bagi menyusun semula struktur penubuhan PBS mendaftar keahlian anggota sukarela dan penawaran insuran berkelompok serta khairat kematian selain mempunyai allowance kehadiran seperti Jabatan Sukarelawan Malaysia, Rela dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis penyerahan peralatan pasukan bomba sukarela, PBS dan penyerahan cek insuran khairat kematian kepada waris PBS Allahyarham Musa Manaf di Balai Bomba dan Penyelamat Malaysia, Tawau. Anak Allahyarham, Murlianisha, bersyukur dengan pemberian tersebut selepas ayahnya meninggal dunia tahun lalu. Terima kasihlah sebab bagi bantuan sama arwah ayah saya dapat meringankan beban kami lah sekeluarga. Duit yang kami dapat tu kami buat dia punya kuburan, dia punya untuk kendurinya. Kami buat apa yang patutlah dapat naikkan dia haji lah. Terdapat 46 PBS berdaftar dengan ROS di negeri ini. Lebih 1,300 ahli parti warisan Sabah Warisan termasuk 12 ketua cawangan dari Parlimen Libaran membabitkan 11 cawangan dari Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Sibuga dan 1 cawangan dari Dun Gumgum mengumumkan keluar parti semalam. Pengumuman keluar parti itu dipimpin oleh Ketua Cawangan Seri Hujung Batu 10, Sibuga Besar Nur Nikman Tamal. Bercakap dalam satu sidang media, Nur Nikman berkata, tindakan keluar parti secara beramai-ramai itu selepas semua ahli hilang kepercayaan terhadap kepimpinan tertinggi parti tersebut. Ia juga berikutan cawangan yang ditubuhkan gagal didaftarkan dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS walaupun telah mengajukan borang pendaftaran sebelum pilihan raya umum ke-14 lalu. Jelasnya, pengumuman keluar parti 12 cawangan itu tiada kaitan dengan mana-mana pemimpin atasan parti dan dibuat atas keputusan sendiri sekaligus memilih untuk menjadi ahli bebas. Baik, sekian berita pagi Sabah. Budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Saya Mazrona Kalinggalan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.